Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi tutorial merancang harta pusaka mengukur silaturahim. Okey, sebelum ni saya telah banyak berkongsi berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul di kalangan ahli waris apabila pemilik harta gagal merancang harta pusaka. Jadi pada pagi ini saya bersama dengan tetamu jemputan saya, Cik Syahira Tahir, yang juga merupakan seorang perunding main pusaka, di mana beliau pernah bertugas di Pejabat Pusaka Kecil. Betul? Jadi hari ini Cik Syahira kita akan berkongsikan pengalaman beliau menguruskan kes-kes urus pusaka di Pejabat Pusaka Kecil. So, dipersilakan Syahira. Ucapkan kepada Tuan Zulhazmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahira binti Hafiz Muhammad Tahir. Pagi ini saya akan kongsikan pengalaman saya menguruskan kes-kes urusan pusaka Pejabat Pusaka Kecil Seremban. Baik, antara masalah-masalah yang timbul semasa proses urus pusaka, saya hanya akan ceritakan masalah yang menjurus kepada faktor yang besar-besar sahaja, yang membuatkan kes-kes itu tidak selesai ataupun mengambil masa yang terlalu lama untuk menyelesaikan kes-kes tersebut. Jadi sebenarnya masalah yang berlaku adalah yang pertama daripada kalangan waris. Biasanya bila akan adanya proses bicara untuk menyelesaikan pembahagian harta pusaka, waris kebiasaannya akan bertentukan ataupun tidak sama pendapat. Penerangan yang diberikan di dalam bilik bicara itu bercanggah antara satu sama lain. Jadi bila bercanggah keputusan itu, maka tidak dapat diselesaikan dan perlu ditangguh kes bicara itu ke tarikh yang lain. Bayangkan bila kita buat satu permohonan pusaka tu mengambil masa 3 hingga 4 bulan untuk proses permohonan sahaja, kemudian untuk dipanggil bicara. Jadi bila kita dapat satu tarikh setelah 3 hingga 4 bulan untuk membuat bicara pusaka, ditangguhkan pula disebabkan tiada persepakatan dalam kalangan waris. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah buat permohonan, kadang-kadang bila kes bicara itu harta-harta itu tidak terus dibahagikan kepada nama-nama waris. Kadang-kadang disebabkan rumah itu masih ada loan. Jadi disebabkan perkara-perkara itu mereka hanya akan dilantik sebagai pentadbir sahaja. Bila dah selesai loan, dah lantik sebagai pentadbir, perlu batalkan pentadbir, tapi kena tunggu selesai loan. Kita tak tahu berapa tahun akan selesai loan tu. Kemudian biasanya waris-waris dia tak buat permohonan semula. Perlu dibuat permohonan semula sepatutnya, tapi bila dibiarkan, maka harta itu akan kekal menjadi pentadbir, dia tidak diturun milik kepada waris. Jadi dia akan melambatkan proses untuk pembahagian harta pusaka. Yang ketiga, bila melibatkan tentang harta alih. Harta alih ni contoh wang simpanan, KWSP, saham, ASP dan sebagainya. Sama seperti kereta. Kereta juga merupakan harta alih. Bila kereta juga ada loan, tak boleh terus dipindah milik. Perlu dilantik sebagai pentadbir dan mohon semula. Jadi banyak proses dan prosedur yang perlu dilalui oleh waris-waris untuk pastikan nama mereka termaktub dalam sijil-sijil itulah, macam rumah dan kereta dan sebagainya. Jadi kalau harta-harta itu tidak berpenama, contoh wang simpanan, perlu dicairkan. Bila ada berlaku kematian akan beku. Jadi waris-waris tidak boleh terus nak keluarkan. Perlu lalui prosedur pusaka untuk membahagikan harta tersebut, wang simpanan tersebut. Sama juga dengan KWSP, perlu untuk jalani proses dan prosedur permohonan pusaka yang makan masa agak lama. Lebih-lebih lagi bila waris-waris tak tahu prosedur yang betul, jadi dia akan lambatkan lagi tempoh, panjangkan lagi proses untuk permohonan pusaka. Jadi inilah antara kesan-kesan yang waris-waris kurang cakna bila nak buat permohonan harta pusaka. Dia akan melambatkan kes-kes dan akhirnya waris-waris akan putus asa disebabkan terlalu banyak kewangan yang dikeluarkan tapi kes tak selesai-selesai juga. Jadi itulah masalah yang waris-waris perlu titik beratkan, dan kerajaan juga menggalakkan pihak ketiga seperti My Pusaka untuk membantu waris
membuat perancangan harta semasa hidup ni, supaya nanti waris-waris mudah untuk dapat harta pembahagian, apa step yang seterusnya perlu dilakukan oleh waris-waris apabila berlakunya kematian. Jadi pihak kerajaan sangat menggalakkan agensi seperti MyPusaka yang menjadi pihak ketiga perantara antara pihak kerajaan dan juga masyarakat untuk memudahkan lagi, meringankan kes-kes permohonan urus pusaka apabila berlakunya kematian. So, mungkin apa yang boleh saya katakan untuk kes-kes urus pusaka selama ni, saya rasa kebanyakan waris telah pun berusaha untuk menguruskan harta-harta pusaka arwah. Tetapi disebabkan pelbagai faktor, antaranya faktor kewangan, faktor masa, akhirnya waris-waris ni give up, putus asa. Jadi itu yang menyumbang kepada berlakunya harta terbeku umat Islam berjumlah setakat ni RM66.6 bilion. Setuju? So boleh Cik Syahira ulaskan benda tu sekali. Baik, disebabkan sebenarnya ramai waris-waris yang tidak tahu tentang kewujudan pejabat pusaka dan tidak tahu juga adanya agensi yang membantu untuk membuat perancangan harta yang terbaik bagi setiap waris semasa pemilik harta itu masih hidup. Jadi bila tidak tahu disebabkan kekurangan pengetahuan dan juga disebabkan prosedur perundangan, jadi kes rumah-rumah pusaka, harta-harta itu dibiarkan terbeku begitu sahaja sebab malas nak selesaikan, malas nak uruskan. Jadi disebabkan rasa terbeban selepas berlaku kematian, terbeban nak buat permohonan ni dan sebagainya. Jadi disarankan bagi pemilik harta untuk mengurangkan bebanan pada waris-waris, buatlah perancangan harta semasa hidup supaya dapat waris-waris itu memanfaatkan harta-harta yang ditinggalkan. Tidaklah kelam kabut, isteri nak cari sumber kewangan, tak tahu harta-harta apa yang suami tinggalkan, anak-anak masih bawah umur, jadi apa yang mereka patut lakukan. Jadi perunding pusaka ataupun agensi pusaka dapat membantu waris-waris ataupun pemilik harta untuk membuat perancangan harta yang terbaik. Jadi disebabkan waris-waris tak tahu perancangan yang perlu dilakukan, perancangan yang macam mana, ramai yang ingatkan perlu buat hibah sahaja ataupun buat wasiat sahaja, sedangkan mereka perlu merujuk pihak-pihak tertentu untuk membuat perancangan yang terbaik mengikut pada situasi waris, bukannya kita terus betul mengikut pada keperluan waris-waris. Bukan bila kita dengar perlu buat hibah kita terus buat hibah, dengar perlu buat wasiat kita terus nak buat wasiat. Dapatkanlah nasihat untuk membuat perancangan harta, dan perancangan harta ni sangat-sangat penting untuk mengurangkan bebanan, bukan sahaja dalam kalangan waris tapi kurangkan bebanan dalam kalangan kerajaan juga yang terlalu banyak berpuluh-puluh fail kes yang perlu diselesaikan. Jadi itu salah satu inisiatif yang perlu pemilik harta mengambil untuk membuat perancangan harta. Tidaklah waris-waris akan membiarkan harta itu terbeku begitu sahaja tanpa boleh dimanfaatkan. Ramai yang datang kepada saya, mereka nak jual rumah tapi tak dapat jual. Sebab apa? Atas nama si mati. Bayangkan, ada yang buat power of attorney untuk perwakilan kuasa untuk dapatkan rumah itu dijual. Sedangkan waris-waris perlu tahu, selagi nama si mati itu tidak ditukar kepada nama orang yang masih hidup, rumah itu tidak akan dapat dijual dan akan terbeku. Disebabkan waris tak tahu, dah blank, tak tahu nak buat apa, kat mana nak pergi nak rujuk. Jadi gunakanlah khidmat MyPusaka. Okey, terima kasih. Jadi daripada penerangan Cik Syahira tadi, saya boleh simpulkan sebenarnya kepada pemilik harta ni yang masih hidup, ambillah tindakan untuk membuat perancangan. Sedangkan perancangan harta pusaka tu hanya perlu dibuat sekali seumur hidup. Dah buat senang hati dan tak perlu fikirkan lagi ya. Jadi untuk sesi kali ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.